Firman Allah, yauma takunus samaa'u kal muhl, iaitu hari yang jadi langit itu seperti muhl, iaitu hari yang langit ni Allah ubah daripada langit hak kita duk tengok lah ni, Allah ubah bagi jadi muhl. Apa dia muhl ni? Iaitu leburan perak cair. Ambil barang-barang perak, pergi lebong bagi jadi cair. Jadi duk bubu macam mana dodoi kita duk kacau tu. Perak yang dilebong cair. Langit tak jadi dah macam kita duk nampak lah ni. Tuhan ubah dia bagi jadi kal muhli. Macam mana perak yang dah dilebong cair duk terjun mai bawah kita. Wa takunul jibalu kal ihni, dan jadilah bukit seperti ihnun, yakni bulu pada rengan dipelari ataupun diterbang angin. Bukit hak kita nampak ni, wal jibala autada, Tuhan kata dan kami jadikan bukit itu sebagai paku, sebagai pasak bumi. Dia mai hari kiamat tercabut, terbang jadi kal ihni. Ainhanun, ihnun ni maksud dia tu bulu kibas yang berterbangan ditiup angin, itu dia panggil ihnun. Bukit tu terbang. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yas'alu hamimun hamima. Tuan-tuan tengok, Tuhan nak abang ni, benda tak mai lagi, tapi hangpa nanti tengok benda ni kalau hangpa panjang umur. Apa dia? Wala yas'alu hamimun hamimah, dan tiada tanya oleh satu qarabah, satu keluarga akan hal keluarganya yang lain. Hari itu bila tengok bukit tercabut duk terbang sana sini, kita tak tanya dah adik-beradik kita. Tak tanya dah mak kita lepas pergi ke mana, tak tanya dah ayah kita pergi ke mana, tak tanya dah bini duk tang mana, tak tanya dah anak kita cukup duk sayang ni lepas pergi ke mana, tak tanya dah. Pasal apa? Pasal kita sendiri duk fikir kita ni tak lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada tanya oleh satu orang akan hal keluarganya, kerana masing-masing sibuk dengan halnya sendiri. Tuan, jadi gempa di Nepal tu, lari ni sampai tak tahu siapa dah. Masuk dalam YouTube, type tengok earthquake Nepal. Type banyak tu, dia keluar video macam-macam. Gambar swimming pool di hotel, CCTV ambil gambar. Berkocok, ayam naik. Tuan-tuan, ni hak duduk dalam shopping mall, duduk dalam supermarket. Masuk YouTube, saya pergi balik lagi, saat lagi. Jangan tengoklah ni. Dah nak ambil phone, nak tengok. Saat lagi. Duk dalam shopping mall, duk pilih barang. Tu tengok ni, rack tu bergoyang. Tempat letak barang tu, bergoyang. Lari, timpa dia. Tak tahu apa jadi, duk bawa barang tu. Kalau yang timpa tu tali rapiah, tak apa. Kalau turun main apa kan? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia nak hantar mai. Ada yang dia nak hantar mai, dia bagi dulu signal. Ada yang tak tahu apa tu jadi. Taufan yang mai pantai Filipin 2-3 hari lepas, kelajuan 190 km sejam. 3 hari awal tahu dah. Ni Tuhan nak bawa mai ni, ada benda yang dia bagi dulu satu signal, kata benda ni nak mai, so depa buat preparation. Kawasan yang duduk tepi laut, duduk buat bantai pasir, duduk susun buat tembok. Ration makanan dah pack, nak hantar ke orang siap-siap. Yang Tuhan dia beritahu. Siapa beritahu? Allah beritahu. Allah beritahu. Jangan duk kata kita yang tahu sendiri dah. Allah beritahu. Allah jadikan manusia dengan otak cerdik. Dengan otak cerdik dia tu, dia pergi reka buat satu barang, letak di mana-mana, dan barang tu respon kepada benda yang nak jadi, signal hantar mai dekat pihak ramalan cuaca, dan benda ni buat preparation. Allah bagi tahu. Apabila Allah menjadikan cerdik kepada manusia sehingga manusia boleh reka equipment yang berbagai-bagai ni, Allah yang bagi. Allah bagi tahu. Tapi ada juga ketikanya dia tak bagi tahu. Tahu jadi aja. Pasang alat apa macam-macam. Alat tak kesan benda tu nak jadi. Tahu jadi. Allah Subhanahu wa taala buat semua benda ni dengan tujuan supaya manusia ambil ingat bahawa dia yang kontrol semua. Sebahagian dia bagi, sebahagian dia tak bagi. Last sekali manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'alu hamimun hamimah, dan tidak tanya oleh satu orang akan hal keluarga dia, kerana masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Yubassarunahum, sedangkan melihat mereka itu akan adik-beradik mereka kena azab.
tetapi tiada bertanya-tanya. Depan mata dia tengok mak dia kena, tapi dia tak ada nak tanya, pasal dia nak lari diri dia. Dia jadi sampai macam tu. Kiamat esok dia jadi sampai macam tu. Depan mata dia, mak dia yang dia cukup sayang ni, yang bila mai hari ibu pergi beli bunga bagi ni, yang bila mai hari ibu pergi beli kek bagi ni, yang bila mai hari ibu malam pukul 12 1 minit pakai mai beratung anak-anak nak sayang pipi mak ni. Tiba-tiba bila mai kiamat ni, bila Allah buat mai azab yang macam ni, dia tak peduli dah apa nak jadi kat mak dia. Dia cungit pi dia saja. Pasal apa? Pasal dahsyatnya azab itu mengatasi sayang dia kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata yubassarunahum, sedangkan mata mereka tengok adik-beradik mereka duk kena tu, tapi mereka tak tanya khabar kerana bimbang dengan hal diri sendiri. Tuan-tuan, Tuhan dia habang in detail tentang benda ni. Secara detail dia habang supaya manusia ni insaf kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Yang baca ayat Quran dia sorang naik-naik dia bukan saja tu. Dia punya cerita tu dia kena baca macam tu. Maksud dia apa? Cita-cita orang-orang yang kafir agar dapat tebus dirinya daripada azab neraka pada hari kiamat, hari akhirat esok dengan segala anak cucunya. Tu dia. Yang atas dunia punya sayang anak, punya sayang cucu ni, hari akhirat esok bila dia kena lempak masuk dalam neraka, dia tak boleh tahan dengan neraka ni sampai dia habaq kat Tuhan, ya Allah bagi aku keluar. Bohlah nak buh anak aku ke cucu aku ke, mampu pergi kat depa. Nampak tuan-tuan? Ayat ni nak abang bagi kita dahsyat neraka ni. Dia boleh meleburkan kasih sayang manusia. Hari ni tuan-tuan, atas dunia ni sayang anak ni, tuan-tuan ada anak tahulah sayang macam mana ke anak ni. Bercalang siku, bercalang dada tak apa untuk anak. Anak jangan susah, aku susah dah apa. Anak sakit, sanggup bangkit semayang tengah malam minta dekat Allah, ya Allah bagilah sakit anak mai kat kita, bagi sihat kita kat dia. Sayang anak ni. Akhirat esok dengan dahsyatnya neraka hak kena ni, terbit di mulut dia, dia kata ya Allah bagi aku keluar, aku tak boleh tahan nak buh anak aku pun buh lah, biar pergi kat dia. Lebok sayang seorang bapa, seorang mak kepada anak kerana dahsyatnya neraka ni. Siapa kata ni? Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran. Kalau macam ni punya kita faham dahsyat neraka ni, awaklah di atas dunia ni piduk buat benda yang nak membolehkan kita masuk neraka. Wal'ayazubillah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka cita-citalah orang yang masuk neraka itu agar dapat tebus diri dia daripada azab neraka pada hari itu, walaupun dengan anak cucunya, dengan isterinya, dengan saudaranya dan segala kerabat adik-beradik dia yang berhimpun pada nasab keturunan dia, dan ketika kesusahan dan tebus dirinya dengan mereka yang di dalam bumi sekaliannya, kemudian lepas akan dia seorang saja. Dia main selfish pada masa tu. Kalau Tuhan kata, kalau hang nak tebus diri hang, aku ambil semua adik-beradik hang, daripada mak hang, ayah hang, bini hang, anak hang, semua sekali, aku masuk dalam neraka, aku lepas hang seorang. Hang mau kan? Dia kata mak. Dia dah jadi selfish. Selfish ni maksud dia apa? Jual ikan lah. Bukan. Selfish ni maksud dia penting diri. Dia dah penting diri. Dia tak kira dah siapa pun. Anak buah mak aku kah sebagai ganti aku? Anak buah ayah aku kah sebagai ganti aku? Anak buah bini aku? Anak aku? Siapa juga yang aku sayang atas dunia dulu? Hang boh, janji hang bagi aku keluar aja. Dia sampai jadi macam tu. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan dengan neraka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas akan diri aku seorang saja, yakni daripada huru-hara kesusahan akhirat ini. Maka cita-cita dia, jika sekalian di dalam bumi, sama ada adik-beradik ataupun bukan adik-beradik yang jadi milik dia, boleh dia perbuat tebus dirinya seorang sahaja, nescaya dijadi sekalian itu tebus dirinya. Demikianlah tiap-tiap seorang. Maka hendaklah tiap-tiap seorang itu pelihara dirinya dahulu daripada mati. Itu dia sampai macam tu.
Dia dah tak peduli siapa dah. Janji dia boleh keluar daripada neraka. Firman Allah, kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Tuhan kata apa? Kalla. Maksud dia apa? No. Tuhan kata, sekali-kali tidak. Cerita hang buat salah, hang masuk neraka. Cerita hang nak ganti orang lain, no. Tuhan kata, kalla. Sekali-kali tidak akan jadi macam yang hang duk ingat tu. Yang buat salah hang, maka hang yang terima akibat dia. Pasal apa nak pergi ganti bapa hang? Pasal apa nak pergi ganti mak hang? Pasal apa nak pergi ganti bini hang? Pasal apa nak pergi ganti anak-anak hang? Yang buat salah hang kena duduk dalam neraka. Tuhan kata dekat dia, kalla. Sekali-kali tidak macam tu. Bahawasanya innaha laza, bahawasanya neraka itu laza. Laza ni maksud dia apa? Menyala-nyala. Neraka ni macam lapang. Neraka ni dia macam lapang. Dia mau orang masuk dalam dia. Innaha laza, sesungguhnya neraka itu menyala-nyala atas segala kafir dan munafik. Menanggal luruh bagi segala kulit kepala. Bila masuk kena habis. Kemudian balik, pulih dan baik semula. Kemudian dibakar semula. Kemudian baik semula. Kemudian dibakar semula. Demikianlah selama-lamanya. Masuk tu kalau bakar-bakar rentung habis. Tak apa. Dah. Yang kata neraka ni, dia repeat. Dia ulang. Masuk-masuk, kena, rentung, renyuk habis semua. Tuhan bagi elok balik. Bakar balik. Renyuk habis. Elok balik. Bakar balik. Begitulah seterusnya sampai tertebus segala dosa yang hang buat masa di atas dunia. Demikianlah keadaan selama-lamanya. Tad'u man adbara wa tawalla. Menyeru ia, yakni neraka laza itu, akan mereka yang membelakang dan berpaling daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia duk panggil. Dia duk panggil orang yang di atas dunia dulu sombong dengan agama Allah. Sombong dengan Allah. Sombong dengan Nabi. Sombong dengan Islam. Dia panggil orang ni di hari akhirat esok. Dia panggil. Tuan-tuan, panggil yang menakutkan ni panggil macam mana? Tak tahu? Lagu mana yang satu orang dengan satu orang tak sama. Ada orang dia takut bila orang panggil Joko. Syamsuri! Panggil. Takut. Allah. Ada orang dia takut ni. Syamsuri. Dia takut je tu. Jadi ikut dia takut macam mana. Neraka dipanggil dia macam mana yang dia takut. Maka dipanggil dia. Orang ni tak sama tuan-tuan. Ada setengah orang dia syok pergi kuliah ustaz Jokong ni. Dia syok. Dia syok. Memang dia pergi pasal nak dengar Jokong tu. Bila Jokong dia cuit kawan dia. Ada murah dah. Dia murah. Dia syok. Kan? Jadi lagu mana dia syok, lagu mana dia takut, lagu tu yang dikenal di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata neraka itu laza, iaitu menyala-nyala, dan dia duk panggil orang yang buat dosa atas dunia ni, panggil masuk di dalam dia. Kata ia, mai kepada aku, mai kepada aku. Weh takut tuan-tuan, dia duk panggil lagu tu. Dia panggil nama kita. Mai, dia duk main lagu tu. Mai kat aku, weh takut tuan-tuan. Kemudian pungut dia akan segala kafir itu. Tak mai, dia pergi kutip ambil. Dia lempak masuk dalam dia. Dia pergi kutip ambil. Dia lempak masuk dalam dia. Seperti mana burung pungut biji padi. Dia kutip seorang demi seorang sehingga habis. Dia nak apa? Tak boleh lari. Neraka yang duk minta sangat di atas dunia dulu, duk challenge Nabi tu. Dan mai masa dia, hang nak lari tak boleh.